Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat itu tidak sama darjat dan martabat mereka. Di antara perkara yang kita kena tahu berkenaan dengan malaikat, makhluk yang gaib, yang sangat baik, ialah mereka tidak sama pangkat di antara satu sama lain. Dan malaikat Jibril serta ketua-ketua malaikat itu lebih dari yang lain. Yang paling tinggi ialah malaikat Jibril dan diikuti oleh malaikat yang menjadi ketua yang disebut nama dengan 10 malaikat. Jibril dan 9 lagi. Di mana mereka ni dianggap lebih mulia dan tinggi martabat daripada malaikat-malaikat yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Surah As-Saffat ayat 164. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kami, yakni malaikat mempunyai kedudukan yang tertentu. Al-Quran mengesahkan ucapan malaikat sendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak sama di antara satu sama lain. Kedudukan mereka mengikut yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Di antara yang lebih afdal di kalangan malaikat itu ialah mereka yang bersama-sama menyaksikan peperangan Badar. Dalilnya ialah hadis an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Jibril jaa'a lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'udduna man shahida badran minkum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaruna qala wa kadzalika man shahida badran minal malaikati hum indana khiyarul malaikah rawahul Bukhari. Artinya dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, apakah perhitungan kamu terhadap orang-orang yang menyertai peperangan Badar di kalangan kamu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pilihan di kalangan kami. Kata malaikat Jibril, begitulah juga mereka yang menyertai peperangan Badar di kalangan malaikat dianggap sebagai malaikat yang terpilih. Di antaranya ialah kedudukan malaikat yang menyertai peperangan Badar. Peperangan yang berlaku di tahun yang kedua Hijrah. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin yang datang daripada Mekah, yang terdiri dari kalangan keluarga Nabi SAW yang sangat dekat. Di antaranya pak saudara, sepupu, pak sepupu, dua pupu. Dan begitulah dengan sahabat-sahabat Muhajirin, sangat dekat dengan orang-orang musyrikin yang datang dari Mekah. Allah Ta'ala menguji mereka dalam ujian yang sangat dahsyat. Mereka terpaksa menghadapi musuh-musuh Islam dari kalangan keluarga mereka sendiri, di mana iman mereka mengatasi sayang kepada keluarga dan anak beranak. Maka berlakulah peperangan Badar yang terkenal. Oleh kerana ini satu ujian yang sangat dahsyat. Peperangan dengan keluarga, jumlah mereka yang sedikit, 313 orang, sedangkan musuh 1000. Musuh lengkap dengan senjata, orang Islam tidak lengkap dengan senjata. Mereka terpaksa bertemu dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka pilih untuk berperang. Berlakulah peperangan yang terkenal
pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah pada hari Jumaat. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan malaikat-malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril untuk membantu tentera Islam. Dan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Islam. Abu Jahal dengan jumlah 70 pemimpin musyrikin telah dibunuh di dalam peperangan itu, dan 70 orang ditawan, 40 orang kalangan orang Islam syahid dalam peperangan Badar yang terkenal. Allah Ta'ala telah memberi martabat yang tinggi kepada sahabat-sahabat yang terlibat di dalam peperangan Badar. Dimasukkan sama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun dia tak hadir perang Badar, dimasukkan juga sebagai ahli Badar. Kerana Sayyidina Uthman terpaksa berada di sisi isterinya yang sakit tenan. Isterinya iaitulah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit tenan. Uthman dimasukkan dalam ahli Badar, di mana Allah Ta'ala telah memberi keistimewaan yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, sesungguhnya diampunkan dosa kamu. Ahli Badar dijamin ampun dosa oleh Allah Ta'ala walaupun mereka membuat dosa. Mereka buat dosa, Allah Ta'ala jamin mereka diampun dosanya dengan sendiri oleh Allah Ta'ala. Ini keistimewaan ahli Badar. Termasuk dosa yang sangat besar, iaitulah dosa yang dibuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah dalam kisah yang terkenal. Apabila Nabi SAW nak menyerang Mekah setelah pemimpin Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah, memerangi Khuza'ah, satu kabilah yang bergabung dengan Nabi SAW. Bani Bakar yang bergabung dengan musyrikin Mekah telah menyerang Khuza'ah yang bernaung di bawah Nabi SAW, menyebabkan mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi telah menyediakan pasukan tentera untuk menyerang Mekah. Dirahsiakan pergerakan tentera itu. Tiba-tiba malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, ada seorang perempuan yang sudah sampai di Nakhlah membawa sepucuk surat. Pergi kejar perempuan itu. Lalu Nabi menugaskan Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma dengan berkuda mengejar perempuan ini, dan mereka dapat menahannya di Nakhlah dan didapati ada sepucuk surat. Lalu mereka buat balik surat itu. Buat balik surat kepada Nabi SAW dan dibuka di hadapan Nabi, dibaca. Tiba-tiba surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah ditulis pada pemimpin Mekah. Tulis pada pemimpin Mekah memberitahu bahawa Nabi sedang bersedia untuk menyerang Mekah, membaca rahsia. Lalu Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, izinkan saya pancung leher si munafik ini. Kerana dia telah khianat, dia telah membaca rahsia, pancung leher dia. Nabi kata tak boleh. Tak boleh, kerana Hatib ahli Badar. Ahli Badar, Allah Ta'ala berkata, Ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Ini jaminan daripada Allah. Nabi tanya Hatib, mengapa membuat begitu Hatib? Hatib kata, wahai Rasulullah, saya beriman, saya tidak munafik, saya telah Islam dan saya beriman. Saya buat begini kerana saya meninggalkan keluarga di Mekah. Orang lain ada keluarga yang kuat, yang boleh melindungi keluarga masing-masing. Keluarga saya tidak ada orang melindunginya. Maka saya buat sesuatu untuk menyelamatkan keluarga saya yang ada di Mekah. Maka Nabi memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Sebabnya kerana Hatib ini ahli Badar. Ahli Badar adalah sahabat-sahabat yang tinggi martabatnya, yang dijamin keampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, begitulah juga para malaikat yang hadir dalam perang Badar. Jumlahnya 5,000 malaikat. 5,000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk membantu orang-orang Islam dalam perang Badar.
Ada ulama mengatakan mereka tidak berperang. Mereka hanyalah memasukkan semangat ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ada riwayat mengatakan malaikat juga berperang. Malaikat juga berperang. Ini khilaf ulama. Itu satu perkara khilaf di kalangan ulama tafsir. Di mana perang Badar ni dihadiri oleh pihak kafir. Abu Jahal, pemimpin kafir yang paling besar di akhir zaman, dan Iblis, pemimpin kafir yang paling besar kalangan jin, hadir dalam perang Badar. Di mana Iblis merupakan dirinya dengan seorang manusia, memberi semangat kepada Abu Jahal supaya berperang. Bila Iblis melihat Jibril sudah turun dengan bala tentera malaikat, lalu Iblis pun pusing cabut lari. Abu Jahal dan pengikutnya berkata, mengapa lari? Mengapa lari? Lari apa? Tak diajak perang. Kata Iblis, inni ara ma la taraun, inni akhafullah rabbal alamin. Kata Iblis, aku nampak apa yang kamu tak nampak, aku takut pada Tuhan. Kata Iblis. Iblis bukan kata dia takut ke Tuhan juga, tapi tak beriman. Lari Iblis sampai terjun laut kerana ketakutan, dan malaikat-malaikat turun menyertai perang Badar. Dan Jibril kata malaikat yang hadir perang Badar adalah mengatasi martabat malaikat-malaikat yang lain. Mereka juga tidak lelaki dan tidak perempuan. Malaikat ini lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Itulah kejadian mereka. Manusia ada lelaki, ada perempuan. Binatang ada lelaki, perempuan. Pohon kayu ada pohon betina, pohon jantan, pohon kayu. Malaikat tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan. Itu kejadian mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum sesat kepada orang-orang musyrikin apabila mereka menentukan jantina malaikat menurut hawa nafsu mereka. Firman Allah taala, "Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakadibun astafal banati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin." Surah As-Saffat ayat 49 hingga 149 hingga 156. Maksudnya, tanyakanlah kepada mereka, yakni orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Atau apakah kami menciptakan malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar yang berdusta. Apakah Tuhan memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak lelaki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Di antara kepercayaan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Kata orang musyrikin, orang kafir. Padahal mereka paling tak nak pada anak perempuan ini. Bila boleh anak perempuan, dia anggap tidak boleh berperang, tidak boleh menolong cari rezeki. Ini kepercayaan mereka. Boleh anak perempuan, mereka kambuh hidup-hidup. Ini perangai jahiliah yang sangat jahat. Kambuh hidup-hidup. Padahal Allah Ta'ala yang menentukan lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala yang menentukan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia sisi kamu ialah yang paling bertakwa. Tidak ke lelaki perempuan, Arab bukan Arab, putih dan hitam, kaya yang miskin. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah jadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak,
supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu yang paling bertakwa kepada Allah, tidak ke lelaki dan perempuan. Tetapi orang-orang musyrikin menganggap perempuan ini hina. Boleh anak perempuan dibunuhnya, dikambuh hidup-hidup, dicampur dalam telaga. Ini adat jahiliah di zaman dahulu. Sama ada jahiliah Arab, jahiliah bukan Arab. Termasuk jahiliah Hindu di zaman dulu. Sebelum Islam masuk ke India. Orang perempuan kena bakar kalau suami dia mati. Bakar dengan suami dia, kena bakar hidup-hidup. Ini tak dilarang oleh Islam bila Islam masuk ke India. Bukan orang putih yang larang, Islam yang larang. Tak benar upacara ni. Itulah mereka dedak letakkan perempuan. Orang Cina zaman dulu kalau kalah judi, anak perempuan dijadikan pertaruhan bila habis pitih. Sahabat begitu sekali. Islam meletakkan yang paling mulia bertakwa. Di mana orang musyrikin Mekah mengatakan malaikat-malaikat ni anak perempuan. Padahal mereka tak suka pada anak perempuan. Hak mereka tak suka beri pada Tuhan. Ini perangai. Tuhan kata mu yang menentukan. Tidak. Allah Ta'ala menegahkan dalam ayat ini bahawa malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Ini maksud ayat ini. Sangkaan orang musyrikin adalah sesat. Firman Allah Ta'ala, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Surah Az-Zukhruf ayat 19. Artinya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Mereka akan ditanya, dihukum pada hari kiamat kelak kerana mereka meletakkan malaikat ini perempuan, ada jantina lelaki dan perempuan. Para malaikat juga tidak makan dan minum. Malaikat makan tidak, minum pun tidak. Rezeki mereka beribadat kepada Allah Ta'ala, berzikir, bertasbih dan bertahmid. Mereka tak makan, tak minum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada mereka ketika beberapa malaikat menjadi tetamu Nabi Ibrahim alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qauman munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Surah Adz-Dzariyat ayat 24 hingga 28. Artinya, adakah telah sampai kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tetamu Ibrahim yang dimuliakan ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal, kata Ibrahim. Maka dia juga diam-diam menemui istrinya, kemudian dibawanya daging anak lembu yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tetapi mereka tidak makan. Kerana itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi khabar gembira kepadanya dengan kelahiran anak yang sangat alim, iaitulah Ishaq alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, walamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Surah Hud ayat 70. Artinya, manakala dilihatnya tangan mereka tidak sampai kepada makanan, Ibrahim memandang dengan hairan dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, kerana sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Quran mengisahkan. Kisah ini disebut dalam Taurah.
disebut dalam kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Menunjukkan bahawa Quran daripada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tak mengaji dengan siapa dia. Tak mengaji dengan siapa dia. Di Mekah tidak ada ahli kitab yang sangat alim. Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis. Dari mana Nabi dapat cerita ni? Mesti daripada Allah. Membuktikan kepada golongan ahli kitab Muhammad adalah Rasulullah. Cerita ni ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka juga memuliakan Nabi Ibrahim. Kita menyebut Ibrahim. Orang Yahudi dan ahli kitab menyebut Abraham. Orang Hindu kata Brahma. Brahma. Semuanya memuliakan Ibrahim AS. Sama ada orang Islam, ahli kitab dan orang musyrikin. Dengan sebutan pelat masing-masing. Kita Ibrahim, ahli kitab kata Abraham, golongan musyrikin kata Brahma. Ibrahim. Allah Ta'ala sebut kisah Ibrahim dalam Quran. Untuk menjadi dalil kepada ahli kitab dan musyrikin Muhammad adalah Rasulullah. Di antaranya kisah pemuda-pemuda yang datang ke rumah Ibrahim yang berada di Palestin dengan tasyakul, merupakan diri dengan manusia-manusia pemuda yang kacak. Memang malaikat ni lawa, pemuda yang lawa, yang bersih, yang kacak dengan pakaian yang kemas. Lalu Ibrahim senyap-senyap pergi ke belakang rumah. Malaikat datang beri salam. Salam, kata malaikat. Ini ucapan golongan ahli kitab. Siapa hari ni orang Yahudi kata salam. Orang Yahudi di Palestin, dia beri salam sama-sama dia, salam. Salam. Di sini bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dekat-dekat. Kita kata salam, dia kata salum. Kita kata Musa, dia kata Musha. Musha. Ishaq, Ishaq. Ini menunjukkan sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini. Mereka kata salam, kita kata Assalamualaikum. Orang Yahudi kata salam. Salam, itu bahasa Ibrani. Disebut dalam Quran. Malaikat kata salam. Ibrahim kata salam, jawab Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim mempersilakan tetamunya, disangkanya manusia. Lalu pergi belakang rumah. Ibrahim mengiga anak lembu. Anak lembu yang gemuk, bukan aku yang gemuk. Dia sembelih untuk tetamunya. Di mana orang Arab, dia suka sembelih anak lembu. Kalau ketika di pasar di negeri Arab, di Mesir ke, di Yaman ke, di Syam ke, kita akan tengok dia kepong anak lembu jual. Kerana daging dia mahal, daging dia sedap. Kita orang Melayu ni siapa dok luk kekeh baru jual. Sebab nak daging banyak, lemak dia banyak, jadi penyakit tak ada pasar-pasar. Dok ke sedap, dok ke banyak daging, dok ke sedap. Kisah ni menyebutkan Ibrahim menyembelihkan lembu. Daripada anak muda, anak lembu, ijlin anak lembu yang dipanggang. Orang Arab kalau dia jual sayur yang muda. Kalau kacang lendeh tu kacang lendeh halus besar jari je dia jual dah. Yang sangat muda kacangnya. Kita ni hak sabuk jual. Kira besar je tak kira. Mamah dak lu dak dali gonyeh kira besar je. Ini nilaian orang Melayu dak pandai dalam bab ni. Tak bahasa cerdik macam Melayu ni. Bahasa dia cerdik tu kena beli tu. Cerdik. Tu dia. Ini orang Melayu. Kita kena faham. Tadi Ibrahim sembelih anak lembu. Lalu dipanggangnya anak lembu dihidangkan. Dipersilakan pemuda-pemuda dimakan. Tiba-tiba tangan tak sapa. Ulu tangan tak sapa tangan tu. Ibrahim tengok. Ibrahim pun rasa takut. Takut ni bukan manusia ni. Tak tahu makhluk apa ni. Ibrahim rasa takut. Lalu mereka beritahu kami adalah malaikat-malaikat Allah yang utuskan kepada negeri kaum Lut. Lut ni ialah anak saudara Nabi Ibrahim yang diutuskan negeri Sadum menjadi rasul kepada negeri Sadum
yang penduduknya berkahwin lelaki sama lelaki, melakukan liwat. Lalu malaikat diutuskan oleh Allah. Ibrahim tengok, Ibrahim rasa takut. Malaikat kata jangan takut, kata malaikat. Jangan takut. Lalu isteri dia tengok telatah Ibrahim ni, keadaan Ibrahim, isteri dia suka mengelak isteri dia Sarah. Tengok keadaannya. Lalu malaikat memberi berita, engkau akan melahirkan seorang anak lelaki. Umur kat 80 dah. Kata Sarah, macam mana aku nak beli anak? Suka nak beli anak wan, aku tua sangat dah. Suami aku pun tua dah. Nak beli anak macam mana? Malaikat kata, mau boleh anak, lepas tu boleh cucu pula. Ishak. Lepas Ishak, Yaqub disebut dalam ayat yang lain, yang lahir daripadanya Nabi Bani Israel. Yang lahir daripada Nabi Bani Israel. Kata malaikat, mu tak takut ke? Mu tak percaya pada kuasa Allah? Itu kuasa Allah Ta'ala. Mu jangan buat sepelik. Allah Ta'ala maha berkuasa. Setelah Ibrahim rasa tenang balik, Ibrahim kata, mu nak pergi ke negeri kaum Lut tu, bagaimana dengan Lut? Bagaimana dengan Lut? Tuhan kata, Ibrahim jangan cakap banyak. Jangan cakap banyak wahai Ibrahim. Ini keputusan daripada Allah. Malaikat menyampaikan wahyu pada Ibrahim. Allah Ta'ala tahulah bagaimana mengaturnya. Setelah selesai, mereka berundur pergi ke negeri Sadum. Dalam kisah yang terkenal, dengan rupa yang sangat kacau, yang sangat lawa. Lalu bini dia pun beritahulah kepada pembesar-pembesar negeri, ada orang muda-muda lawa-lawa segok mari rumah. Lut kata, sudah kerjalah, badilah sekali ni. Lut memuliakan tetamu juga. Tetamu mari di rumah. Lalu marilah ketua-ketua kaumnya datang dalam keadaan bersorak gembira. Lut tubik di muka pintu. Lut kata, jangan ganggulah tetamu-tetamu aku ni. Nak kahwin dengan anak-anak perempuan aku apa tak apa. Allah Ta'ala jadikan ujian pada Nabi Lut, anak-anak perempuan. Tak ada anak lelaki. Mu kahwin dengan anak-anak perempuan aku dengan nikah cara yang halal. Siapa begitu sanggup pengorbanan Nabi Lut nak menyelamatkan tetamu dia. Kata mereka, kamu tahu dah, kami dak nak kau orang puan, nak kau orang lelaki. Sedapnya. Anak kau orang lelaki, dalam kamu kau orang perempuan. Lalu Nabi Lut merayu, alangkah baiknya kalau aku seorang yang kuat. Aku ada keluarga yang gagah, yang boleh melindungi aku. Tak boleh nak buat apa. Lalu kata Jibril, wahai Lut, kami adalah utusan Allah. Mereka tidak sampai kepada wahai Lut. Tak sampai kepada wahai Lut. Jangan takut, kami adalah utusan Allah yang diutuskan untuk membinasa mereka. Jangan cakap banyak, wahai Lut. Bawa anak-anak perempuanmu, isterimu tak dibenarkan bawa. Isterimu dimasuk kalangan yang dibinasakan oleh Allah. Waktu nak dibinasakan, Allah Ta'ala tetap waktu subuh. Sekarang subuh sudah hampir, berundurlah. Diriwayatkan mereka menerpa ke rumah Nabi Lut masuk dengan kebah sayap saja. Malaikat Jibril buta mata mereka semuanya. Cukup dengan sayap, buta mata. Kau Lut ini. Kemudian habis Lut pun berundur. Diriwayatkan oleh para ulama, malaikat meletakkan sayap di bawah bumi yang paling dalam. Diangkatnya negeri Lut itu. Sebuah negeri boleh diangkatnya dengan sayapnya dan dilingkupnya. Dan Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap batu dinamakan. Tiap-tiap batu pengurusi dia
tiap malam pengurusi dia, presiden dia, tiap malam presiden, menteri-menteri dia, orang besar dia, jawatan kuasa kapung dia, semua dia nama-nama belaka tu. Dia nama ditentukan oleh Allah. Begitulah kekuasaan Allah Ta'ala. Malaikat menjalankan tugas dengan perintah Allah. Jadi kisah-kisah ni menunjukkan malaikat tidak makan. Malaikat adalah makhluk yang boleh merupakan dirinya dengan izin Allah Ta'ala, dapat dilihat oleh manusia. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat itu tidak jemu dan penat melakukan ibadat dan menjalankan apa sahaja tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disifatkan oleh Al-Quranul Karim, malaikat itu sifat mereka tidak sekali-kali durhaka melawan Allah dan sentiasa taat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali mendurhakai apa-apa sahaja yang diperintah supaya mereka buat, dan mereka membuat apa-apa sahaja yang disuruh. Dalam masa yang sama mereka tidak jemu, tidak penat, tidak lelah dalam melakukan ibadat dan mengerjakan apa sahaja tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Suratul Anbiya ayat 19 hingga 20. Artinya, malaikat yang di sisinya tidak takabur, tiada takabur untuk beribadat kepadanya, dan tiada pula mereka merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada berhenti-henti. Malaikat berbeza dengan makhluk iblis dan pengikut-pengikutnya di kalangan syaitan. Sifat sombong dan melawan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, tidak ikut perintah Allah, dan mereka itu takabur. Adapun malaikat tidak takabur, tidak sombong, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai semangat yang sentiasa tinggi sehingga tidak merasa letih menunaikan perintah Allah. Mereka selalu bertasbih siang dan malam, tidak berhenti-henti. Firman Allah Ta'ala, "Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Surah Fussilat ayat 38. Artinya, maka mereka, yakni malaikat itu, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya malam dan siang, dalam keadaan mereka tidak jemu-jemu. Mereka sentiasa bertasbih, memuji dan memuja Allah di waktu malam dan siang, tidak berhenti-henti, dalam keadaan tidak merasa jemu, tidak merasa malas, dan tidak merasa penat. Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka
sebagai hamba-hambanya yang sangat mulia lagi sangat berbakti. Firman Allah Ta'ala, bi'aidi safarah kiramin bararah. Surah Abasa ayat 15 hingga 16. Artinya, di tangan para utusan yakni malaikat yang mulia lagi berbakti, di mana Allah Ta'ala jadikan perkara yang penting, suratan amal manusia, berada di tangan utusan Allah yang terdiri daripada malaikat yang sangat mulia dan sangat taat kepada Allah. Maksudnya, mereka berakhlak dengan akhlak yang amat mulia dan amal perbuatan mereka semuanya baik. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan orang-orang yang beramal dengan Quran seperti mereka. Malaikat berakhlak dengan akhlak yang mulia, perangai yang sangat baik, sehingga Allah Ta'ala membandingkan manusia yang beramal dengan Quran dengan malaikat-malaikat yang mulia. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as sabatil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani akhrajahul jamaah. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir membacanya bersama-sama malaikat yang mulia dan berbakti, dan orang yang membacanya Al-Quran dalam keadaan payah, baginya 2 pahala. Allah Ta'ala meninggikan martabat manusia kerana manusia berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak ada hawa nafsu, manusia ada hawa nafsu. Malaikat tidak makan dan minum, manusia kena cari makan, cari minum. Malaikat tidak beristeri dan beranak, manusia beristeri dan beranak pinak dan berkeluarga. Manusia hidup dengan cabaran-cabaran yang banyak di atas muka bumi. Malaikat tidak menghadapi cabaran-cabaran itu. Menjadikan malaikat sepenuh masa berhadap dengan Allah Ta'ala menunaikan kewajipan yang diperintah secara langsung. Adapun manusia diletakkan di atas muka bumi, bukan sahaja beribadat kepada Allah, dalam masa yang sama diperintah supaya memakmurkan bumi, menggunakan perkara yang ada di atas muka bumi. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala meletakkan manusia di atas muka bumi, tidak meletakkan malaikat. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan satu makhluk di atas muka bumi, iaitulah Adam dan zuriat keturunannya yang dinamakan manusia. Lalu malaikat bertanya, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan makhluk itu yang duduk di bumi melakukan kejahatan, menumpahkan darah, berbunuh di antara satu sama lain? Qala inni padahal kami sentiasa bertasbih memujimu wahai Tuhan, mengapa tak suruh kami? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana makhluk yang akan ditugaskan di atas muka bumi itu akan berlawan dengan syaitan yang dipimpin oleh iblis yang sudah lama berada di atas muka bumi, melakukan kejahatan, melakukan berbagai-bagai maksiat, dan syaitan ini makhluk yang sangat menggoda. Maka Allah letakkan manusia
makhluk yang sesuai untuk berlawan dengan syaitan di atas muka bumi, bukannya malaikat. Oleh kerana kehidupan manusia di atas muka bumi sangat mencabar, maka Allah jadikan manusia yang taat kepada Allah lebih daripada malaikat. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam mengatasi malaikat-malaikat dan pemimpin malaikat. Begitulah manusia yang jahat lebih pada syaitan, kalau lebih pada binatang, kalau manusia itu jahat. Oleh kerana kehidupan manusia banyak ujian dan cabaran, maka Allah Ta'ala jadikan orang yang mahir baca Quran, bacaannya betul, makhrajnya betul, tajwidnya betul, baca dengan khusyuk, dengan faham, beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Mereka ini bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walaupun malaikat sepanjang masa tak tidur, manusia ada masa tidur, tapi Allah Ta'ala jadikan manusia itu yang mahir Quran sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kerana manusia berdepan dengan penat, lelah, letih, mengantuk dan seumpamanya. Adapun malaikat tidak. Dan orang yang baca Quran dalam keadaan payah, dalam keadaan tergagap-gagap, mengakuk baca Quran, nak kena huruf, nak betul huruf, nak betul tajwid, baris kadang-kadang terlajak, undur balik, betul baris pula, payah, dia beri kepadanya 2 pahala. Tiap-tiap satu huruf 10 kali ganda dia beri pahalanya. Dan dia beri 2 pahala. Pahala lagi, pahala membaca Quran dan pahala kerana menghadapi payah baca Quran. Payah baca itu diberi pahala juga. Di sinilah kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada manusia yang tidak diberi kepada malaikat. Wallahu a'lam.